kasih kat kita hambanya, apabila kita buat kerja, apa kerja pun kita buat, memasak ke, membasuh ke, mencuci ke, ya, belajar ke, bercakap ke, solat ke, apa pun kerja kita buat dengan cara yang terbaik. Itu persoalannya. Bagaimana kita nak buat kerja dengan cara yang terbaik? Kenapa kita sibuk nak buat apa pun dengan cara yang cemerlang? Sebab kita nak Allah kasih kat kita. Sebab sabda Rasulullah SAW, Allah amat kasih akan hambanya yang bila buat satu kerja, dia buat dengan cara yang paling cemerlang. Itu cerita dia. Dan sebelum kita pergi kepada apa kaedah nak buat kerja dengan yang paling cemerlang, mari kita renung balik, mari kita tinjau balik, mari kita telusuri balik. Apa contoh-contoh amalan-amalan orang yang gagal. Jadi kita dapat perbandingan. Ya, sebab kata sarjana orang yang bijak pandai, dia kata apa? Orang cemerlang suka buat perkara-perkara yang orang gagal tak nak buat. Itu bezanya orang gagal dengan orang cemerlang. Orang cemerlang suka buat benda yang orang gagal tak nak buat. Mari tengok apa amalan-amalan orang gagal yang tak dibuat oleh orang cemerlang. Orang cemerlang akan buat yang sebaliknya. Contoh, tengok senarai apa yang saya buat. Satu, orang gagal ni tak jaga amalan agama. Tak solat, tak bayar zakat, ya? Jarang istighfar, tak jaga solat, tak tutup aurat, tak tutup aurat. Faham? Dah ulang 3 kali tu. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Ya? Jadi macam mana kita nak jadi orang cemerlang kalau yang asas, ya? Allah pun menyampah. Kalau 6,5 bilion penduduk dunia suka kat kita, tapi Allah menyampah kat kita jahanam kita. Itu dia. Itu satu contoh amalan orang gagal yang kita cuba elakkan. Satu. Kedua, tak nak berubah. Orang cemerlang, dia berubah. Kata Nabi SAW, seseorang manusia yang beriman, yang 2 hari tak berubah, artinya semalam dengan hari ini serupa, pasti gagal. Jadi kita wajib berubah. Wajib berubah untuk Allah sayang, untuk kita jadi orang cemerlang. Jadi orang gagal tak nak berubah. Lagi, orang yang cemerlang, orang yang gagal. Orang gagal dia suzon, bersangka buruk, menyampah kat orang, ya, curiga, ya, cemburu, fikir tak elok. Itu nombor 3. Nombor 4, orang gagal, dia bisik kat dirinya benda-benda yang tak elok. Aku ni memang tak guna. Aku ni memang tak pandai. Aku ni memang tak mampu buat ni. Aku memang tak ada bakat. Benda yang tak elok disebut kat diri dia selalu. Itu orang gagal. Ya, lagi. Penampilan yang tak elok. Allah itu cantik, Allah suka yang cantik-cantik. Dia comot. Ya, kalau orang jantan lah, umpamanya sebab yang tengok ni semua orang perempuan. Jadi kita boleh mengumpat orang lelaki lah. Bukanlah mengumpat. Ya, kita memperkatakan tentang orang lelaki yang kadang-kadang mereka terlepas pandang. Ada orang lelaki, orang jantan ni. Maaf. Ini memang tidak, penampilan yang tidak karismatik. Penampilan yang hodoh. Bulu hidung dia punya panjang masuk mulut. Bayangkan, ni kisah benar. Wallahi, hari lain saya tak bohong. Ini kan pula hari Jumaat. Gila koma. Ya, takkanlah kita minta maaf. Kan ada orang komplain. Apa pula penceramah cakap tentang gila-gila? Maksudnya kita ni sungguh-sungguh. Ya, gila tu buat kata orang moden lah. Wih, cantik gila, sedap gila, handsome gila. Itu maksudnya. Gila koma. Artinya memang betul-betul lah kamu ni. Ya, so ada ke bulu hidung sampai masuk ke mulut, kalau seselma ingus tu melilit terus. Macam mana ni? Ini nampak, ya? Ya, so penampilannya tak elok, pakai tak matching. Kadang acik, kalau kat rumah lantok lah kan? Ya, kadang ya Allah, baju biru orang perempuan, baju biru tudung merah. Kadang cantik juga, tapi ya Allah, tak matching langsung. Ya, baju biru kendang, tudung kuning. Nak kata Dipawali pun tak kena. Ya, okey. So penampilan, Allah cantik, Allah suka yang cantik-cantik. Orang gagal dia tak kisah. Ya, yang nombor 6, orang yang gagal mementingkan diri sendiri, dia tak kisah orang. Cik aku lepeh. Inilah dia. Ya, kat jalan raya pun dia potong, asalkan dia selamat, dia lepas. Itu orang yang tak guna, orang gagal. Ya, lagi bertindak mengikut pengharapan orang lain. Dia bukan mengikut apa yang dia nak. Orang sebut dia buat apa orang lain kata penting sangat. Sampai susah nak cemerlang. Lagi, dia buruk sangka, dia dengki. Banyak sangat dengki. Lagi, orang yang gagal tak nak cari ilmu. Dia sangka apa yang dia ada cukup. Aku ni dah dengar ustaz cakap, orang yang tahu tak amal, berdosa. Jadi aku kalau tak tahu tak amal,
tak dosa. Elok panggil begitu. Nampak? Dia tak nak cari ilmu sebab dia kata, aku ada ilmu wajib amal, tak amal berdosa. Jadi kalau aku tak ada ilmu, tak payah amal, tak dosa. Kan mengong namanya tu. Ini nampak? Ini dia. Dia tak nak cari ilmu, tak nak melabur untuk cari ilmu, untuk membentukkan diri. Ya, buku tak nak beli, CD tak nak beli, CD ilmu lah. Ya, kaset bukan saya punya. Siapa-siapa punya lah. Kaset ke CD ke tak nak beli. Tentang ilmu-ilmu, tentang pengetahuan dia tak nak beli. Tak nak melabur langsung. Ya, untuk memperbaiki diri. Lagi, dia tak nak berfikir panjang, cepat, patah semangat. Apa kata Nabi SAW? Allah amat benci orang yang mudah patah semangat. Setan amat suka orang yang mudah patah semangat. Jadi orang yang mudah patah semangat, memang Allah menyampah, memang setan suka. Nampak? Ini ciri-ciri orang gagal. Ya, dia lemah semangat, mudah risau dan sebagainya. Ya, so kita sambung selepas ni, insya-Allah. Masih rehat kejap sempat lah tengok ya. Jenguk-jenguk lauk yang atas dapur tu kan. Ada yang kurma ayam, ada yang sambal tumis, tempat dia jenguk-jenguk. Alhamdulillah. Baik, tadi kita dah bincang apa sifat-sifat orang yang gagal. Ya, tapi kita nak bertanya sebab sekarang ni, kenapa orang tak nak berubah? Kenapa tak nak berubah mengamalkan amalan harian dengan cara yang paling cemerlang? Kenapa? Satu, tak dapat hidayah Allah. Jangan sombong. Jadi anda yang telah berubah, yang buat dengan cemerlang, artinya Allah telah bagi hidayah. Satu, dapat hidayah. Yang kedua, kenapa orang tak nak berubah lebih cemerlang? Sebab dia tak ada ilmu. Jadi kena cari ilmu. Cari ilmu untuk dapat berubah, mengamalkan semuanya dengan cemerlang. Yang ketiganya, dia tak kisah. Dia tak kisah. Tak kisah nak cari, tak kisah nak amal. Dia kadang ada ilmu, tapi tak kisah. Tak nampak sebab. Dia tak nampak sebab nak berubah. Apa nak ubah dah okey. Dah okey. Ya? Dan ada pula yang mengatakan bahawa kenapa orang tak nak berubah, buat apa dengan cemerlang pun, kenapa tak nak berubah? Sebab hati dah keras. Hati keras sebab dah banyak dosa. Makan terlampau banyak. Kenyang sangat. Orang yang makan banyak sangat, banyak tidur, banyak makan, hatinya jadi keras. Nampak? Jadi baik, sekarang kita terus pergi kepada apa kita nak buat untuk memastikan amalan kita cemerlang. Amalan harian kita cemerlang. So, langkah pertama, betulkan hati, cucikan hati, sematkan dalam hati, aku nak berubah. Bak kata Nabi SAW, buat baik, berubahlah macam nak mati esok. Kerja kuat macam nak hidup 1000 tahun. Itu pegang, ya, pegang dalam hati. Yang keduanya, ubah cara berfikir. Ubah cara berfikir. Ubah paradigma, kata orang sekarang. Change your paradigm. Ubah paradigma bahawa aku ni kena berubah. Apa yang aku buat masih belum cemerlang. Ya, kok aku mati hari ni sia-sia. Sebab aku tidak buat apa pun dengan terbaik mungkin. Sebabnya Nabi dah pesan, buat baik, buat yang paling cemerlang, macam nak mati esok. Mungkin mati petang ni. Okey. Now, kita adalah makhluk yang hebat dan wajib kita bertindak hebat. Ya. So, apa lagi contoh-contoh amalan-amalan yang kita nak buat untuk jadi cemerlang? Cari ilmu. Cari ilmu tentang setiap amalan. Ni tengah hari ni, kita kena cari ilmu tentang pemakanan. Ya, cara makan yang cemerlang macam mana? Semua dah tahu, tapi amalkan hari ni. Makan buah dulu. Kalau ada buah tamar, buah tamar. Kalau papaya, papaya. Kalau mangga, mangga lah. Ya, makan buah dulu masa perut lapar. Ya, lepas tu baru makan nasi. Kalau boleh jangan minum air waktu makan. Ini akan